Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 1 April dan 2 malam lepas, setepatnya 30 Mac 2023, berlaku satu insiden di Perlis. Saya tidak akan ulas insiden tersebut kerana Mufti Perlis, Datuk Dr. Mazhar, telah pun membuat sidang media menerangkan apa yang sebenarnya berlaku. Perkara ini akan dibawa ke mahkamah dan biarlah mahkamah yang menentukannya. Bagi sesiapa yang belum menonton sidang media tersebut, link saya berikan dalam kotak description. Seperti yang dijangkakan, insiden seumpama ini akan mendapat perhatian ramai. Tidak kurang juga para YouTuber yang melihat ia sebagai peluang untuk meraih view yang banyak sekaligus masyhur pendapatan tambahan. Pada saya, tak mengapa jika ada YouTuber yang ingin mengulas, tapi ulaslah secara benar, secara jujur, amanah, lagi adil. Jangan terburu-buru membuat ulasan untuk mengejar, tetapi faktanya lari dan tak apa, nanti boleh tengok lah ya. Okey. Tidak ketinggalan untuk mengulas ialah Dr. Haris Ismail, pemilik saluran YouTube Protagonis Insight. Saya telah menonton ulasan beliau dan seperti biasa, tak nak sebutlah, saya serahkan kepada para penonton untuk menilai sendiri. Baik, apa yang tak kena dengan ulasan Dr. Haris tu? Ada dua perkara, mari saya tunjukkan. Sebelum itu, saya perlu mainkan potongan video daripada video asal Dr. Haris tersebut. Jadi, minta izin ya daripada Dr. Haris. Link bagi video Dr. Haris ini saya berikan dalam kotak description. Ayuh kita dengar. Ini ada isu terkini. Semalam Ustaz Wadi dijemput untuk solat tarawih dan sembang santai atas kapasiti Ustaz Wadi sebagai ahli majlis penasihat matin, iaitu di negeri Perlis lah, ahli majlis penasihat kan, di negeri Perlis. Jadi program ini dijemput oleh Pusat Tarbiyah PAS Kanga. Jadi Ustaz Wadi dijemput, bukan sengaja nak pergi masuk untuk memberi kuliah atau sebagainya. Dijemput atas kapasiti mereka sebagai pusat Tarbiyah PAS kan. Jadi mereka buat program juga dalam premis mereka sendiri, bukan untuk publik kan. Dalam premis sendiri atas kapasiti mereka sendiri, bukan atas kapasiti umum untuk ramai-ramai datang atau sebagainya. Baik, kita sudah pun mendengarnya. Fokus saya adalah pada kenyataan Dr. Haris bahawa program solat tarawih dan sembang santai tersebut adalah di atas kapasiti Pusat Tarbiyah PAS dan dalam premis mereka sendiri. Ia bukan, saya ulangi, ia bukan untuk publik, bukan untuk umum, bukan untuk ramai-ramai. Fokus juga kepada poster program yang disiarkan oleh Dr. Haris dalam videonya. Saya tunjukkan sekali lagi poster tersebut dan fokus baik-baik ya, fokus baik-baik. Okey? Alright? Okey. Baik, sekarang saya tunjuk poster original, poster asal daripada laman Facebook PAS Kawasan Kangar. Sebentar tadi sebelum saya buat rakaman ini, poster tersebut masih ada di sana. Link Facebook bagi poster ini daripada laman web PAS Kawasan Kangar saya berikan dalam kotak description. Baik. Perhatikan dalam poster original di bahagian bawah yang saya bulatkan dengan dakwat biru ada tertulis Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Okey, kita tengok semula poster yang dikemukakan oleh Dr. Haris dalam videonya. Perhatikan bahagian bawah poster itu telah dipotong atau dibuang. Padahal bahagian yang dibuang itu ada fakta penting, yakni Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Tengok ya di bawah tu saya sudah bulatkan dengan dakwat warna biru. Fakta ini membuktikan bahawa program tersebut sememangnya
dibuka untuk publik, dibuka untuk umum dan ramai-ramai tanpa terhad kepada ahli PAS sahaja. Di sini saya tertanya-tanya, kenapa Dr. Haris potong poster tersebut? Adakah ingin memanipulasi situasi sebenar dan sengaja memberi persepsi yang salah ke atas pihak berwajib negeri Perlis? Tanda soal. Dan Dr. Haris pun lazim, kita maklum Dr. Haris ni lazim menuduh orang lain sebagai memanipulasi, memberi persepsi yang salah, membuat naratif atau jalan cerita yang berbeza, twist, spin dan macam-macam tuduh orang lain kan. Namun, yang jelas di sini adalah tuduhan-tuduhan tersebut kembali kepada Dr. Haris. So, Dr. Haris, kenapa anda potong poster tu? Janganlah buat alasan poster yang saya dapat banyak tu saja. Of course, you go to the original source. Sudah tentu anda pergi ke sumber aslinya, sumber asalnya dan tengok poster tu macam mana. Dan di sumber asal poster tu di bahagian bawah ialah Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Okey, tu perkara yang pertama. Untuk perkara kedua, kita dengar lagi apa yang diperkatakan oleh Dr. Haris. Kali ini saya mainkan audio sahaja. Itu juga telah diserbu oleh Jabatan Agama Islam Perlis. Kan? Sebab atas alasan tidak ada tauliah. Untuk solat tarawih dan juga sembang-sembang juga kena ada tauliah sekarang. Ini seolah-olah seperti jika kita nak jemput seorang ustaz datang ke rumah kita dan kita nak bersembang-sembang dengan ustaz tu, mungkin nak berbuka puasa bersama, jemput jiran-jiran datang rumah bersama sebab nak berjumpa dengan seorang ustaz, tapi ustaz tu tak ada tauliah, boleh diserbu oleh Jabatan Agama Islam sekarang sebab jika jemput ustaz untuk sembang di rumah, kena ada tauliah ustaz tu, barulah kita boleh menjemput dia. Nampak seolah macam tu kan? Dah semakin teruk ni. Baik, sekarang ini benarkah Ustaz Wadi hanya sembang santai ataukah beliau mengajar kepada hadirin? Ayuh kita semak. Di sini saya akan mainkan sebuah rakaman daripada TikTok yang merujuk kepada malam tersebut. Malam solat tarawih dan sembang santai itu pada 30 Mac. Minta izin daripada pemiliknya, pemilik akaun TikTok ini, yang ini Faiz Utara. Link bagi video TikTok ini dalam kotak description. Ayuh kita tonton dan dengar. Dia teguk seteguk air, maka dia akan mendapat keberkatan yang ada dalam waktu sahur dan pada makanan sahur. Itu berkat tuan-tuan. Saya sebagai majlis ahli majlis penasihat hadis. Saya ahli majlis penasihat hadis. Tak apa, saya nak tanya. Tauliah ni untuk apa? Untuk kebenaran ceramah. Ini ceramah ke? Mengajar kamu. Di mana mengajar? Kami sembang. Saya nak tanya. Definisi mengajar tu apa ya? Sembang santai. Tak, saya nak tanya. Tidak jawab. Tuan kena jawab dan tidak kami tak tahu apa istilah mengajar. Okey, jelas ya bahawa Ustaz Wadi sedang mengajar kepada hadirin keberkatan untuk sahur meskipun dengan seteguk air saja. Jelas ia bukan sembang santai sebagaimana yang disebut-sebut oleh Dr. Haris. Siap buat contoh lagi ya, jika jemput ustaz ke rumah nak sembang-sembang pun. Okey. Dalam rakaman TikTok sebentar tadi tu juga, kita dapat dengar Encik Husam mempersoalkan definisi ceramah atau mengajar kepada pihak berwajib. Padahal dalam rakaman itu sudah jelas menunjukkan situasi mengajar dan bukannya sembang santai. Berdasarkan poster penuh program dan rakaman TikTok yang saya mainkan tadi, susah juga bila di mahkamah nanti ya. Okey, tak mengapa. Demikianlah dua perkara yang ingin saya ulas. Dengan ulasan ini sama-samalah kita ambil iktibar dan berwaspada terhadap Dr. Haris Ismail dan saluran YouTube dia ada dua ya, Protagonis Insight dan Manhaj Nubuwah kononnya. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tak sampai 10 minit. Ini video react saya terhadap Dr. Haris. Dr. Haris yang pendek ni, paling pendek kot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.